Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan meneruskan pembelajaran untuk mata pelajaran Bahasa Melayu dan hari ini kita akan belajar bagaimana untuk respons terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pada hari ini, murid akan dapat: 1. Murid dapat mengenal pasti ayat silaan dan ayat larangan dalam teks. Yang kedua, murid dapat menyatakan dan memberikan respons terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Murid boleh bersedia dengan membuka buku teks Bahasa Melayu Jilid 1, muka surat 75. Sekarang kita akan lihat kandungan pada buku teks muka surat 75. Di dalam buku teks muka surat 75 ini menunjukkan perbualan antara Encik Faisal dan Encik Azhar. Okey, yang bawah ini menunjukkan satu situasi antara guru dan murid-muridnya. Okey, jom kita baca perbualan antara Encik Faisal dan Encik Azhar. Kita baca tajuknya dahulu. Bersatu memberikan sokongan. Penduduk Taman Aman bekerjasama dengan tokoh usahawan untuk memberikan hadiah kepada murid-murid cemerlang. Encik Faisal, jemput duduk Encik Azhar, semua tetamu telah sampai. Encik Azhar, terima kasih Encik Faisal. Encik Azhar, saya harap kerjasama ini dapat diteruskan demi kecemerlangan anak-anak Taman Aman. Usah risau Encik Faisal, kami sentiasa bersedia untuk membantu. Terima kasih atas sumbangan Encik Azhar. Sekarang kita akan melihat situasi yang seterusnya iaitu antara guru dan murid-muridnya. Okey, jom kita baca perbualan antara guru dan murid-muridnya. Murid-murid, sila duduk mengikut label nama pada bangku. Jangan duduk di tempat calon lain. Maaf cikgu, label nama... Mungkin label nama kamu tertanggal. Nanti cikgu semak. Kamu, Muhammad Hanif, sila duduk di sini. Okey, tiada jawapan. Murid-murid usah berbual. Keluar dengan sopannya apabila nama dipanggil. Okey, nanti kita akan cuba lengkapkan ayat yang kosong ini. Okey, daripada perbualan antara Encik Faisal, Encik Azhar dan guru dan muridnya, kita ada melihat ada ayat yang berwarna hijau, ada ayat yang berwarna biru, ada ayat yang berwarna merah. Okey, ayat yang berwarna hijau ini merupakan ayat silaan, manakala ayat yang berwarna merah ini merupakan ayat larangan. Manakala ayat yang berwarna biru ini ialah respons terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Okey, jom kita baca dahulu ataupun jom kita belajar terlebih dahulu berkenaan ayat silaan dan ayat larangan. Ayat silaan dan ayat larangan. Ayat silaan. Ayat silaan ini digunakan dengan tujuan mempersilakan atau menjemput seseorang. Okey, ayat silaan ini juga menggunakan kata silaan seperti sila, jemput, mari, okey, sebelum kata kerja. Lazimnya ayat silaan menggunakan kata silaan. Contohnya jemput, sila pada permulaan ayat. Okey, contoh ayat silaan, sila datang ke rumah saya. Jemput masuk, sila beratur sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi, ketiga-tiga ayat ini merupakan ayat silaan. Maksudnya, dia menjemput seseorang. Okey, dia menjemput seseorang untuk buat sesuatu. Dia mempersilakan seseorang untuk membuat sesuatu. Ayat silaan juga boleh menggunakan partikel lah. Maksudnya kita boleh tambahkan lah pada kata sila. Contohnya, jemputlah duduk. Silalah letak beg anda di sana. Okey, kita gunakan partikel lah ni untuk melembutkan ayat perintah. Maksudnya, apabila kita nak menjemput dengan nada yang lebih sopan, kita boleh gunakan lah. Sekarang kita akan belajar berkenaan ayat larangan. Okey, dengan perkataan larangan ni pun kita dah tahu maksudnya kita tak boleh buat sesuatu. Kita tak nak dia buat itu. Okey, jadi ayat larangan ini bertujuan untuk melarang seseorang daripada melakukan sesuatu. Okey, ayat larangan menggunakan kata larangan seperti jangan, usah dan tak usah sebelum kata kerja. Sebagaimana yang kita telah belajar tadi,
Ayat larangan, ada 3 kata larangan yang kita perlu tahu, iaitu jangan, usah, tak usah. Okey, jadi kita akan lihat contoh ayat larangan yang menggunakan kata larangan jangan. Jangan ambil harta orang. Jangan buang sampah merata-rata. Jangan pergi ke tempat itu. Itu contoh. Yang kedua, usah dikenang lagi kisah yang pahit. Okey, yang ketiga, awak tak usah datang lagi ke pejabat. Awak tak usah datang ke sekolah. Awak tak usah pergi ke tempat itu. Okey, itu ialah contoh ayat larangan menggunakan perkataan jangan, usah dan tak usah. Ayat larangan juga kita boleh menggunakan partikel lah untuk melembutkan ayat larangan. Contohnya, janganlah ambil harta orang. Awak tak usahlah datang lagi ke pejabat. Okey, dia nampak lebih lembut. Okey, kalau kita tak ada perkataan lah, contoh, jangan ambil harta orang. Janganlah ambil harta orang. Okey, bila ada perkataan lah ataupun partikel lah ni, dia melembutkan ayat larangan tersebut. Selain daripada kata larangan jangan, usah dan tak usah, sebenarnya ada juga ayat larangan yang bersifat umum dan tidak menggunakan kata larangan. Contohnya, dilarang. Dilarang merokok. Dilarang memancing. Apabila kita jumpa perkataan dilarang ini, kita tahu perkataan tersebut merujuk kepada ayat larangan. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara-cara untuk respons terhadap ayat silaan dan ayat larangan. Okey, sekarang kita akan lihat situasi yang pertama. Jemput duduk dari sini, ini ialah ayat silaan. Ayat silaan ni maksudnya kita mempersilakan, kita jemput seseorang buat sesuatu. Jemput duduk dari sini, bagaimana untuk kita respons apabila kita mendapat ayat ini? Okey, apabila kita berhadapan dengan orang yang mengungkapkan ayat ini. Contohnya kawan kita ajak jemput duduk. Jemput duduk. Okey, bagaimana kita nak jawab? Ingat, kunci utama untuk respons iaitu kita perlu menggunakan perkataan baik. Baiklah. Baiklah. Kalau dia mengajak kita dengan lembut, kita boleh kata terima kasih. Okey? Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Baiklah, saya akan duduk di situ. Okey? Baiklah, marilah sama-sama kita duduk. Jadi ini cadangan untuk kita respons. Baiklah, terima kasih Saiful. Okey? Ingat, kita perlulah respons dengan nada yang lembut dan perkataan yang baik. Tetapi ingat, kunci utamanya baiklah. Kalau dia mengajak kita buat perkara yang baik, terima kasih. Kalau dia menegur kita, kita kena cakap maafkan saya. Okey, ingat perkataan tu, 3 kunci utama. Baiklah, terima kasih, maafkan saya. Okey, 3 perkara tu awak kena tahu untuk respons. Jom kita lihat situasi yang kedua. Jangan berdiri di luar seorang diri, bahaya. Okey, ini ayat larangan. Okey, dia kata jangan berdiri di luar seorang diri. Okey, jadi apa yang perlu kita respons? Okey, jadi dia meminta kita untuk tidak berada di situ. Sebab apa? Sebab situasi di situ berbahaya. Jadi bagaimana untuk kita respons? Okey, kita boleh cakap, baiklah, nanti saya akan pergi ke tempat yang lebih selamat. Okey, ingat perkataan baiklah. Kalau kita nak guna terima kasih atas nasihat awak. Okey, nanti saya akan pergi ke tempat yang lebih selamat. Okey. Seterusnya kita boleh kata maafkan saya. Okey, saya patut menunggu di tempat yang lebih baik ataupun lebih selamat. Terima kasih atas nasihat yang awak berikan. Okey, itulah cadangan respons. Ingat, kita boleh respon dengan jawab dengan perkataan yang lebih baik. Ini cadangan responsnya, maafkan saya patut menunggu di tempat yang lebih luas dan ramai orang. Okey, sekarang kita lihat situasi seterusnya. Okey, ni jangan bising. Jangan bising. Okey, apabila kita dengar perkataan ini, biasanya dia melarang kita bercakap dengan nada yang kuat ataupun cakap dengan suara yang kuat. Jadi bagaimana kita nak respons? Jangan bising. Okey, kita boleh cakap maafkan saya. Okey, baiklah. Okey, baiklah. Maafkan saya. Untuk terima kasih. Terima kasih ni tak sesuai lah untuk situasi ini. Okey, jadi ada 2 perkataan ataupun 2 cadangan respon yang kita boleh kata.
Baiklah. Maafkan saya. Itu sahaja. Ada juga yang respon dengan tiada suara. Okey, jangan bising. Terus diam. Okey, itu pun okey, tetapi untuk respons yang lebih baik kita jawab dengan perkataan yang baiklah. Jadi ini ialah respons yang kita boleh gunakan. Maafkan saya. Sebab apa? Sebab dia menegur kita bercakap dengan suara yang kuat dan mengganggu orang yang lain. Jadi apa yang kita boleh jawab dengan rasa tanggungjawab kita boleh jawab dengan maafkan saya. Sekarang kita akan lihat situasi yang seterusnya. Usah risau, kita akan cari kucing awak bersama-sama. Okey, dia kata usah risau ni maksudnya dia melarang wanita ini untuk risau. Maksudnya supaya bertenang, dia nak perempuan ni bertenang sahaja. Jadi apa perempuan ni boleh jawab? Okey, dia dah melegakan hati dia. Jadi apa yang dia boleh jawab? Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, jom kita cari kucing saya bersama-sama. Terima kasih sebab awak memahami situasi saya. Okey, jadi macam mana kita nak jawab? Jadi ini cara respons yang kita boleh gunakan. Terima kasih. Baiklah, Saiful. Okey, terima kasih. Baiklah. Terima kasih, jom kita cari kucing saya bersama-sama. Okey, bagaimana nak respons? Ingat kita gunakan perkataan ataupun ayat yang baik dan nada yang bersesuaian. Jangan pula kita bercakap dengan nada yang tinggi suara. Okey, cakap dengan nada yang lembut dan intonasi yang sesuai mengikut keadaan. Sekarang kita kembali kepada buku teks muka surat 75 dan kita akan cuba lengkapkan ayat yang tidak lengkap ini dengan respons yang sesuai. Okey, jom kita lengkapkan. Murid-murid sila duduk mengikut label nama pada bangku, jangan duduk di tempat calon lain. Okey, bagaimana untuk kita respons? Maaf cikgu. Okey, maaf cikgu ini lebih kepada jangan duduk. Maksudnya dia mohon maaf lah. Maaf cikgu, label nama. Okey, dia nak memberi penerangan. Label nama. Okey, dia ada bagi tahu apa ni? Label nama tiada di bangku. Okey, kalau kita lihat pun memang tak ada label kat situ. Jadi dia duduk kat situ. Okey, jadi kita boleh bagi jawapan yang lengkap. Maaf cikgu, label nama tiada di bangku. Jadi saya duduk di situ. Okey, itu boleh kita buat. Okey, seterusnya. Mungkin label nama kamu tertanggal. Nanti cikgu semak. Kamu Muhammad Hanif, sila duduk di sini. Dia mempersilakan Muhammad Hanif tu untuk duduk di situ. Jadi bagaimana untuk kita respons? Baiklah, cikgu. Okey, seterusnya. Murid-murid, usah berbual. Okey, ni ayat larangan. Usah berbual. Keluar dengan sopannya apabila nama dipanggil. Okey, apabila ada seseorang menegur kita, okey, dia melarang kita buat sesuatu, kita boleh kata terima kasih ataupun baiklah ataupun maafkan saya. Okey, bagaimana nak respons? Maaf cikgu. Baiklah. Okey, kami akan keluar dengan sopan. Dengan sopan. Okey, sebab apa dia keluar dengan sopan? Okey, dia minta, cikgu dia minta keluar dengan sopannya apabila nama dipanggil. Jadi bagaimana kita nak respon? Kita ulang kembali apa permintaan yang ataupun apa yang telah dicakap oleh cikgu tersebut. Jadi ini cadangan responsnya. Maaf cikgu, label nama tiada di bangku ini. Seterusnya, sila duduk di sini. Baiklah cikgu. Murid-murid usah berbual, keluar dengan sopannya apabila nama dipanggil. Maaf cikgu, baiklah, kami akan keluar dengan sopan. Okey, maaf cikgu ni merujuk kepada murid-murid usah berbual. Keluar dengan sopannya apabila nama dipanggil, kita respons, baiklah, kami akan keluar dengan sopan. Jadi ini ialah latihan bahasa Melayu pada hari ini. Murid perlu menyiapkan latihan buku aktiviti muka surat 85. Sekarang kita akan cuba melengkapkan perbualan antara ayah dan Imran. Okey, kita akan cuba lengkapkan dengan
respons yang sesuai. Okey, sebelum kita lengkapkan dengan respon yang sesuai, jom kita baca terlebih dahulu perbualan antara Imran dan ayahnya. Okey, rondaan malam. Penduduk Taman Sentosa akan mengadakan rondaan malam untuk mengawal keselamatan rumah mereka. Semua kaum di Taman Sentosa akan terlibat. Encik Taufik telah menerima jadual tugasan rondaan malam. Imran, pada malam ini ayah, Pak Cik Wong dan Pak Cik Ravi akan membuat rondaan. Sila ingatkan ibu supaya mengunci pintu semasa ketiadaan ayah. Ayah jangan risau, saya akan mengingatkan ibu. Okey, tiada. Ayah, sila berhati-hati semasa membuat rondaan nanti. Kamu usah risau, pihak polis juga akan bekerjasama dengan semua penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, sekarang kita akan cuba lengkapkan perbualan antara Imran dan ayahnya. Ingat kunci utamanya kita boleh gunakan baiklah, terima kasih, maafkan saya. Okey, ikut kesesuaian ayat. Jadi kita cuba lengkapkan. Okey, sekarang kita akan lihat. Okey, Imran, pada malam ini ayah, Pak Cik Wong dan Pak Cik Ravi akan membuat rondaan. Sila ingatkan ibu supaya mengunci pintu semasa ketiadaan ayah. Okey, dia menggunakan ayat. Okey, ayat silaan. Okey, ayat silaan Ni ayat silaan. Jadi bagaimana untuk respons untuk ayat silaan? Okey, dia kata sila ingatkan ibu. Jadi kita boleh katakan baiklah ayah. Baiklah ayah. Ayah jangan risau, saya akan mengingatkan ibu. Okey, jom kita lihat yang kedua. Okey, yang kedua tidak dinyatakan. Jadi kita perlu lihat apa yang telah dinyatakan. Ayah jangan risau, saya akan mengingatkan ibu. Okey, dia melarang ayahnya untuk risau. Jadi apa ayahnya boleh respons untuk penyataan ataupun larangan ayat larangan yang telah diberikan oleh anaknya ini? Jadi apa ayahnya boleh respons? Ayah jangan risau, saya akan mengingatkan ibu. Okey, jadi macam mana kita nak respons? Okey, kita boleh respons, terima kasih Imran kerana membantu ayah. Okey, kerana membantu ayah mengingatkan ibu. Okey, itu boleh. Okey, ataupun awak nak gunakan ayat yang seperti cikgu pun boleh. Terima kasih Imran kerana membantu ayah. Okey, seterusnya. Ayah, sila berhati-hati semasa membuat rondaan nanti. Jadi macam mana kita nak respons? Okey, kita boleh buat respon dengan ayat yang pendek pun boleh. Baiklah. Okey, kalau nak bagi panjang lagi, baiklah ayah akan berhati-hati. Okey, dah masuk kat kawasan lain, jadi kena padam. Padam dulu. Okey, cikgu tulis kat lain. Okey, ayah akan berhati-hati. Ataupun cikgu padam, cikgu guna baiklah je. Okey, itu pun dah cukup. Baiklah. Okey, seterusnya. Kamu usah risau, pihak polis juga akan bekerjasama dengan semua penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum. Okey, jadi ayahnya bagi tahu kamu usah risau. Jadi inilah ayat larangan juga. Ayat larangan usah. Okey, jadi apa yang boleh direspons oleh anaknya? Okey, kita boleh respons. Untuk kamu usah risau, kita akan respons baiklah. Okey, jadi apa yang boleh kita nyatakan? Okey, saya harap semuanya selamat dan berjalan lancar. Okey, jadi ini cadangan jawapan yang boleh cikgu berikan. Jadi ini cadangan jawapan yang boleh cikgu berikan untuk perbualan antara ayah dan Imran. Yang pertama, baiklah ayah. Okey, ayah jangan risau, saya akan mengingatkan ibu. Terima kasih Imran kerana membantu ayah.
Ayah sila berhati-hati semasa membuat rondaan nanti. Baiklah, ayah akan berhati-hati. Kamu usah risau, pihak polis juga akan bekerjasama dengan semua penduduk yang terdiri daripada pelbagai kaum. Saya harap semuanya berjalan dengan lancar. Jadi itu sahaja pembelajaran pada hari ini. Ingat bagaimana untuk kita respons. Kita responslah dengan perkataan yang baik, dengan nada yang baik dan sopan. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.